Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan muka surat 417 72 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca pada pagi ini ayat penutup bagi suratul Jin, yang kita telah sekian lama bersama dengan surah ini, dan banyak barangkali maklumat baru kita tentang makhluk halus ini, makhluk jin. Kemudian surah jin ini akan menutupkan ayat-ayatnya dengan membuat satu kesimpulan, iaitulah dalam ayat 28. Jadi ini antara ajaib Al-Quranul Karim. Setiap ayat yang menjadi penutup baginya, dia membawa satu message, satu perutusan yang sangat penting sebenarnya daripada surah itu. Jadi jika suratul Jin kita banyak maklumat kita dapati daripadanya, ada manusia terbahagi manusia kepada dua kumpulan yang ingin menumpang maklumat jin yang dibawanya dari alam atas, sebagaimana yang dibicara oleh para malaikat tentang kejadian alam, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku pada makhluk manusia, lalu disampaikan kepada manusia, dan mereka boleh buat untung sedikit daripada maklumat jin ini, kerana berita itu awal, berita panas yang dibawa oleh jin. Dan amalan-amalan syirik juga banyak yang diterima sejak zaman berzaman tentang jin ini. Hakikat dinyatakan oleh Al-Quranul Karim dalam surah ini, jin tidak mempunyai apa-apa kelebihan sekalipun selain daripada dia mengkhianati makhluk manusia, menipu dan menyampaikan maklumat yang salah. Tetapi namun begitu, setiap perkara dia ada khususiat baginya. Ada khususiat ni perkara yang khusus baginya, yang istimewa padanya. Apabila kita memberi kepada jin ini satu pujaan, maka jin merasakan ada kelebihan sikit apabila dia dipuja. Jin dipuja. Bagaimana dia dipuja kalau dalam di tempat kita ni, dengan pulut semangatnya, dengan tepung tawanya, dengan macam-macam lagi, jampi mentera pun ada. Ini pemujaan kepada jin. Pemujaan ini menjadikan jin ini dia merasa besar diri, dan dia melakukan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain hanya dengan izin Allah. Yang pertama, jika manusia terus memujanya, maka begitulah jin akan jadi. Tapi jika manusia tidak memujanya, maka jin tidak boleh berbuat apa-apa. Tinggal lagi makhluk ini, makhluk halus, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia nampak kita tak nampak dia. Ini satu perkara yang menghantui kita apabila melakukan sesuatu. Kemudiannya ayat liya'lama, supaya ini merujuk kepada ayat terdahulu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, ayat 26 dulu. Illa man irtada mir rasul, muka surat 414. Tuhan saja yang mengetahui al-ghaib, perkara yang
gaib, perkara yang maklumat yang tidak nyata, maka tiada siapa yang boleh menyatakan ilmu gaib itu selain daripada orang yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para rasul. Rasul, nabi kita bercakap banyak pasal alam akhirat, alam syurga, neraka, malaikat, di pada mahsyar. Ini semuanya kita ketahui melalui rasul. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tak ada siapa pun yang boleh menyatakan ilmu gaib itu kepada sesiapa pun melainkan rasul-rasul yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi mengapa alam gaib itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, tidak dibukakan kepada sesiapa pun, hatta maklumat itu kepada jin sekalipun tidak dibuka? Mengapa kita mempercayai jin apabila Al-Quran mengatakan tak ada siapa pun yang boleh telus, boleh menyelongkat berita-berita di langit? Sedangkan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul, kecuali rasul-rasul yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Jadi kalau rasul jua senang saja, ini bukan rasul, ini bukan rasul, ini bomo, kena tangkap dah. Bomo. Jadi kalau macam tu senang bagi kita pastikan dia rasul. Sebab itulah kita wajib kita tahu siapa rasul. Rasul yang wajib kita ketahui dan secara satu demi satu. Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya. Dan ada yang kita mesti percaya bahawa rasul ini banyak, ramai, tapi tak wajib kita ketahui secara detail. 124,000 Nabi, 124,000 semuanya. Tapi yang kita wajib ketahui tak sampai sebanyak itu. 313 orang saja yang kita tahu bahawa itu Nabi. Dan ada ulil azmi dan tidak ulil azmi, tidak begitu banyak pokoknya. Kemudiannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala simpankan maklumat itu padanya sahaja? Ayat ini menjawab, liya'lama, supaya dia Allah mengetahui bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka. Padahal dia Allah memang mengetahui yang meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu demi satu. Ini maklumat Allah Subhanahu wa taala. Dia jua yang mengetahui. Tak ada siapa pun yang boleh mengetahui apa yang tidak diberitahu oleh Allah melalui Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya semua perkara, meskipun kecil, sekecil mana sekalipun benda-benda itu, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ayat yang mendarat di atas satu fakta yang tidak boleh dipertikaikan, yang menjadi satu akidah bagi kita. Ditutup dengan ayat yang menyatakan ilmu Allah yang maha luas. Jadi kalau begitu, sesiapa yang ingin memohon, mohonlah kepada Allah. Jangan memohon kepada jin sama ada sebagai perantara ataupun terus menyembah jin, memuja jin dan sebagainya. Ini merosakkan akidah. Kita sebutkan sebelum ini, akidah mesti dijaga lebih penting daripada kita menjaga kesihatan. Kita jaga kesihatan badan kita, ada caranya kita dengan ubat-ubat yang kita ambil secara berkala, secara setiap hari mestinya. Demikian juga akidah mesti kita kawal dengan sebaik-baiknya. Pertama sekali daripada penyakit syirik dan lain-lain lagi. Jin adalah merupakan sumber membiaknya penyakit syirik pada manusia. Jin. Pemberitahuan kepada rasul-rasul tentang perkara gaib itu kerana ada hubungannya dengan penyampaian risalah dan ada muslihat di sebaliknya. Difahamkan daripada ayat ini, ayat ya'lama, ayat penutup surah Jin ini, bahawa perutusan adalah sebahagian daripada perkara gaib yang diizinkan
ke atas rasul-rasul diutus saja, yang tidak diutus tidak diizinkan baginya, dan tidak diberi peluang pada kita untuk bertanya pada rasul tentang hal-hal gaib ini. Pengetahuan mereka tentang perkara gaib menunjukkan sebenarnya mereka adalah utusan Allah. Sebab itulah mereka mengetahui. Kalau mereka tahu atas sifat mereka sebagai utusan Allah, maka Allah memberitahu. Jika tidak, maka mereka tidak mengetahui. Kemudian pengajaran dan saranan. Allah jua yang mengetahui perkara-perkara gaib pada Rasul. Para Rasul mengetahuinya setelah diizin Allah dan memberitahu kepadanya selain Allah. Semuanya tidak mengetahui. Jika ada yang mengaku mengetahuinya, maka mereka sebenarnya pendusta. Jika menjadi kenyataan apapun apa yang mereka beritahu, maka hanyalah satu kebetulan saja. Kalaulah ada orang yang memberitahu perkara gaib, maka apa yang mereka beritahu itu betul, maka yang betul itu bukan sebenarnya mereka itu satu hakikat, tidak, tapi kebetulan. Kebetulan satu daripada 1000 misalnya kebetulan. Macam orang tikam nombor ekor lah, ni nombor ekor, kebetulan kena, tak ada siapa pun yang boleh beritahu, tapi kebetulan. Yang kedua, Allah memelihara Rasul dan wahyunya daripada dicuri oleh syaitan untuk disampaikan kepada pawang-pawang dan tukang-tukang sihir. Yang ketiga, Allah memberitahu bahawa wahyu dan nabinya dipelihara Allah supaya Allah mengetahui pada kenyataan bahawa para rasul telah menyampaikan amanah yang ditaklifkan kepada mereka. Itulah juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui, disebutkan di sini, dia tahu apa yang diberitahu, yang disampaikan oleh para rasul dan oleh orang-orang yang mendakwa mereka mengetahui ilmu gaib. Ilmu Allah amat luas sehingga meliputi semua perkara yang kecil dan yang besar. Dia mengetahui bilangannya, mutunya dan pergerakannya. Tak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah penutup, dan kemudian kita akan beralih pula kepada suratul Muzammil. Surah orang yang berselimut. Muzammil, orang berselimut. Tapi sebelum daripada kita ni, hari ni hari Rajab, bulan Rajab baru masuk. Saya nak cakap pasal bulan Rajab sikit saja. Ramai orang tanya tentang bulan Rajab ini, apa yang harus dia buat. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Banyak ramai imam-imam dia baca doa, Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajabah. Jangan baca fi Rajabin, tak kena. Fi Rajabin sangat-sangat tak betul. Nahu salah, Rajabah begitu. Ya Allah beri kepada kami keberkatan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dan sampaikanlah, maknanya panjangkanlah umur biar sampai kepada bulan Ramadan. Janggal doa itu, kerana bukan doa maksud daripada Nabi, tapi makna kita boleh faham dah. Dia minta keberkatan khusus dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan minta panjang usia sampai kepada bulan Ramadan. Sebenarnya panjang usia tak ada makna. Minta beri kekuatan untuk beribadat dalam bulan Ramadan, ya, sampai kepada bulan Ramadan je kita pun tidur misalnya lah, tak ada apa-apa, tak ada benda. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadis ini dhaif, sangat-sangat dhaif. Tetapi oleh kerana hadis ni, doa ini disimpan dalam buku-buku dan orang baca, buku-buku yang disebar itu buku-buku yang tidak bermutu sebenarnya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajabah. Apa kelebihan bulan Rajab kita akan sebut lagi. Wa Sya'ban, dan Sya'ban ada sedikit kelebihan. Ramadan banyak kelebihannya, banyak kelebihan. Jadi itulah bila doa itu tidak mempunyai nilai kesahihan yang tinggi, maka kita tak baca pun tak apa, kita tak amin pun tak apa, tak amin. Jadi anak amin apa benda tak kena, taklah.
Jadi kalau tak baca pun tak apa, tapi kalau ada orang baca dah, kita dah tak ada tangan dah, tak ada, kita dah tak belakang pula tangan kita duduk baik-baik, duduk tak ada. Tak ada ni ada mutu. Kemudian kelebihan bulan Rajab pulanya. Kelebihan bulan Rajab ni satu saja. Bulan Rajab ini dia antara 4 bulan yang diharam perang padanya. Kaum jahiliah dahulu dia ada bulan-bulan yang dia berperang, kemudian dia stop perang, haram perang. 4 bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini tak boleh perang, haram perang, undang-undang jahiliah. Kemudian bila Islam datang, Islam kata molek juga buat undang-undang, satu undang-undang bulan damai. Bulan damai, bulan ni tak ada perang. Kalau dah dia dendam dengan apa-apa, misalnya dia jumpa dalam bulan Rajab, dia tak ada apa-apa kan. Jangan jumpa pada bulan lain, bulan yang tidak bulan perang ini, mereka akan hentam, mereka akan pukul. Artinya bulan Rajab ini bulan cari makan. Jangan perang saja, tak ada bulan cari makan. Ini bulan perang, bulan cari makan, bulan aman. Tapi kalau sepanjang tahun bila nak berhenti perang, macam perang di Timur Tengah hari ini tak ada Islam langsung, tak ada Islam dan tak ada nilai-nilai kebaikan, tak ada masa nak hidup, itu perang saja. Berhenti sekejap, kemudiannya rumah dibom, hancur, habis segala ladang, tanaman dan sebagainya. Begitulah dia Islam nak bagi. Jadi Rajab, bulan ini bulan haram perang. Satu kebaikan yang ada dalam Islam diberi kepada dalam bulan Rajab ini. Di dalam Quran menyebutkan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah ayat 36. Terjemahannya, bilangan bulan insya-Allah 12 bulan. 12 bulan. Bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu tercatat dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Sejak hari Allah jadikan langit dan bumi, antara 12 bulan ni 4 bulan haram. Salah satu daripadanya Rajab yang kita baru masuk bulan ini. Inilah agama yang betul. Jangan kamu zalimi diri kamu sendiri dengan berperang di dalam bulan ini. Kemudiannya satu lagi hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Al-Baihaqi. Sanadnya bagus, sanadnya baiklah. Maknanya bila sanad baik itu hadis ini sahih. Hadis sahih. Hadis dhaif banyak nyatakan kelebihan bulan Rajab ni, banyak, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif. Ada hadis maudhu', malah hadis maudhu' lebih banyak lagi daripada hadis dhaif. Kalau hadis dhaif tu hadis juga, tinggal laginya ada penyakit-penyakit yang tertentu yang ditolak oleh ulama kita, terutama dalam hak akidah dan ibadat. Ibadat mesti kita ikut Nabi, tapi kalau dalam hak agama, hak fiqh umpamanya, itu boleh dipertimbangkan. Mana jika ada maslahah padanya, maka itu baik walaupun dhaif, jangan dhaif sangat-sangat. Itu dia hadis. Abghadul halali ila Allahi talaq. Paling dimurkai Allah ialah talak. Talak, bercerai. Tuhan tak suka. Hadis itu dhaif. Baca ayat Quran saja. At-talaq marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ini wahyu. Yang paling dimurkai Allah ialah talak. Tidak boleh dijadikan satu hujjah sebab dia hadis dhaif. Itu tak boleh. Tapi maknanya moleklah kita katanya Tuhan marah cerai. Marah apa? Halal. Kalau halal tu tak marah dah. Abghadul halali, paling dimurkai perkara halal. Perkara halal tu maknanya perkara halal harus Tuhan tak marah. Apabila tiba waktunya yang memerlukan dia membuat suatu penyelesaian yang sebenar, iaitu talak. Kemudian satu hadis saja mengenai Rajab ini yang boleh kita baca, bukannya satu kelebihan. Hadis ini, diriwayat hadis ini jayyid daripada seorang laki-laki daripada Bahili. Ini tanda dhaif juga. Daripada seorang laki-laki daripada Bahili, tak dinamakan siapa laki-laki itu. Jadi satu berita yang kita bawa, orang kata dhaif. Pasal apa? Sebutkan nama orang itu. Dalam mustalah hadis, bila kita nak sebarkan sesuatu hadis itu, perlu kita nyatakan nama, dia punya
rantai nama itu sehingga sampai kepada Nabi. Tak tinggal satu pun, tak tinggal. Daripada mana kita tahu dia bersambung? Kita tahu daripada sejarah orang ni mati, tempat dia belajar, guru dia, murid dia, dan tempat dia menyebar masing-masing, tempat masing-masing. Ini boleh dikesan sebenarnya. Baik, itulah, ini pun tidak mudah juga, tapi ilmu mustalah hadis ini saya rasa dari jawatan kuasa dakwah dia kena buat jugalah satu slot sekali ke sebulan untuk ilmu-ilmu seperti ilmu mustalah hadis, ilmu usul fiqh, ilmu usul tafsir, ilmu ni bukan ilmu yang fadilat ini. Bila banyak sangat fadilat ini, saibar pula yang dhaif, rugilah kita nak betul. Ialah penting juga kalau kunci syurga pun penting juga. Tak ada kunci nak masuk syurga macam mana? Macam boleh? Penting. Yang kata tidak penting, tapi satu sajalah, satu, jangan banyak sangat. Usul fiqh tak ada masjid pun yang mengajar usul fiqh, tak ada masjid yang mengajar maqasid syariah, tak ada masjid pun mengajar usul hadis, tak ada. Heran tu, pasal apa begitu? Kita mari benda-benda yang mengajar, benda-benda yang kadang-kadang benda tidak nombor satu saya rasa kita sebut. Tak payahlah tinggi-tinggi sangat mengaji usul fiqh bagi orang universiti lah, tapi orang masjid perlu tahu juga, perlu tahu rupanya asas. Balik kepada hadis tadi, daripada rajulin, daripada seorang lelaki baik. Tetapi bila Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, Abu Daud meriwayatkan, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, ada jalannya yang boleh kita tingkatkan hadis dhaif ni kepada hadis sahih, ada jalannya. Riwayat ini menyatakan seorang lelaki daripada Bahilah ni tempat, bila nama dia ni disebutkan, kampung ni disebut Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili misalnya, tapi tak disebut Abu Umamah di sini, disebut an rajulin, daripada seorang lelaki. Dia datang berjumpa Nabi SAW. Ini lelaki ini, kemudian dia balik ke rumah. Selepas tahun, fa'ata ba'da sanatin, selepas daripada setahun dia datang pula berjumpa Nabi. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu, rupa dianya sudah begitu berubah, banyak berubah daripada tahun pertama yang dia datang. Setahun dia balik, dia datang ni, tanda-tanda tua dia ni nampak ketara sekali. Taghayyarat haluhu wa bi'atuhu wa hay'atuhu. Lalu dia beritahu pada Nabi, dia kata, "Ama ta'rifuni, kamu tak kenal aku kah?" Dia tanya Nabi. Nabi kata, "Wa man anta, siapa anta, siapa kamu?" Katanya, "Anal Bahili, saya orang Bahili, nama kampung. Allazi ji'tuka amal awal, saya dah datang dahulu, setahun dahulu katanya aku dah datang." Lalu Nabi bertanya, "Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah?" Apa sebabnya kamu begini, nampak lebih tua daripada usia, katanya, sedangkan katanya aku tengok kamu pada tahun lepas cantik orangnya, cantik, hasanal hay'ah. Qultu, katanya aku beritahu kepada Nabi, "Ma akaltu ta'aman munzu faraqtuka illa bilailin." Aku selepas daripada balik jumpa denganmu tahun lepas, aku tak makan pada siang hari kecuali malam. Maknanya apa? Aku puasa balik hari terakhir, puasa malam, buka puasa, kemudian besok puasa, tiap-tiap hari puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepadanya, "Lima azabta nafsak, mengapa kamu seksakan dirimu? Puasa setahun tiap-tiap hari, patutlah tua begini," katanya. Tak kenal ni. Kalau begitu, kata Nabi katanya, "Sum syahr sabri, puasalah kamu sebulan, bulan sabar ni bulan Ramadan, puasa sebulan. Wa yauman min kulli syahrin, satu hari pada setiap bulan, dan satu hari daripada setiap bulan. Untuk kamu," katanya, "puasa satu hari pada setiap bulan." Lalu dia kata, "Ya Rasulullah, zidni fa inna bi quwwatan, tambahlah sikit lagi, aku mempunyai kekuatan, aku boleh puasa, tambah." Nabi kata, "Sum yaumain, puasa 2 hari je lah sebulan, 2 hari sebulan." Dia kata, "Zidni, minta tambah lagi boleh?"
Tengok tidak nak minta kurang, tak nak minta tambah, padahal ada rupanya dah berubah korup kering dari sebab puasa setahun. Minta lagi, dia kata minta 2 hari tak cukup, aku mempunyai tenaga, aku berupaya. Kata dia sum salasata ayyamin, puasa 3 hari saja, puasa 3 hari sebulan. Lalu dia katanya zidni, puasa tambah lagi lah, 3 hari tak cukup. Katanya tak cukup buat sebanyak tu 3 hari. Tengok iman, ini iman yang bercakap ni. Kalau hati iman, Allah 3 hari nak puasa apa 2-3 hari, sehari cukup lah. Kalau nak puasa, kalau tak puasa pun tak apa. Ini orang sekarang hak tak puasa lah, hak puasa dia puasa banyak juga. Puasa, Nabi kata sum minal haram, puasalah dalam bulan haram, dalam bulan haram Rajab, ini bulan haram. Watruk sauma watruk sum minal harami watruk, puasa dalam bulan haram kamu dia tinggal, maknanya puasa sehari gitu ya. Kalau nak puasa lebih 2 hari, kalau tak cukup lagi 3 hari, tak cukup lagi puasa dalam bulan haram, bulan Rajab masuk bulan haram. Tapi sum matruk, puasa kamu dia tinggal, jangan puasa tiap-tiap hari. Puasa tiap-tiap hari tidak disuruh Nabi. Watruk sum minal harami watruk sum minal harami watruk, dalam 4 hari, dalam 4 bulan ini, 4 bulan haram perang itu, puasa tinggal. Nabi menyebut kemudian wa qala bi asabi'ihi thalathati fadammaha thumma arsalaha. Macam Nabi setiap kali dia kata puasa dan tinggal, dia angkat tangan begitu, minal haram, maknanya 3 hari dalam sebulan. Puasa dalam bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini puasa katanya 3 hari. 3 hari. Lalu Nabi campur-campur, kemudian Nabi angkat 3 hari dalam sebulan, 3 hari dalam sebulan Nabi angkat. Kalau satulah barangkali jadi 9 hari lah dalam tiap-tiap bulan Al-Haram itu. Sum min al-haram. Ini yang sampai kepada kita, yang sampai dalam hadis mengenai bulan Rajab, yang boleh diihtijajkan, yang boleh dijadikan hujah. Tapi kita kena ingat, puasa dia ada syarat, dia ada rukunnya. Kalau syaratnya cukup, rukunnya cukup, maka dia sah. Orang tanya boleh ke tak boleh nak puasa dalam bulan Rajab? Mengapa tak boleh? Cukup syarat, cukup rukun, sah dan ada pahalanya. Tetapi dia tidak istimewa mana? Istimewa seperti bulan-bulan biasa. Tapi kalau mengikut Nabinya, puasa 3 hari dalam setiap bulan tu ada istimewanya. Bulan Rajab 3 hari, bulan Sya'ban lebih istimewa daripada bulan Rajab, kerana hadis menyatakan Nabi dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha paling banyak sekali berpuasa dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Rajab seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau begitunya, bulan Rajab ini tidak mempunyai satu khususi, satu kelebihan yang istimewa berbanding dengan bulan-bulan lain, bulan haram sahaja, kecuali bulan haram. Dan Rajab ini dianggap sebagai satu bulan berlaku padanya Isra' Mi'raj. Ini tidak ada satu keterangan yang jelas menyatakan 27 Rajab bulan hari Mi'raj Nabi ke langit. Ibn Katsir tulis dalam buku dia kata tidak ada dalil. Tak ada dalil. Pasal ada orang katanya bulan 12 Rabiul Awal pun ada, orang kata bulan Rabiul Awal, orang kata bulan Ramadan pun ada, berbagai-bagai. Jadi kalau begitu semuanya tak jadi. Tapi tarikh-tarikh yang begini, Ibn Katsir kata ada tarikh lebih baik daripada tak ada tarikh. Seorang tak ada tarikh beranak, tarikh lahir dia, bagilah tipu-tipu pun tak apa. Hak tipu-tipu lah ni, kadang-kadangnya tua, dia lebih tua sebab dia ambil surat beranak. Hak abang dia 2 kali. Abang dia yang pertama, hak sulung tu, jadikan dia lebih tua daripada abang dia. Daripada tarikh lahir, biar ada tarikh lahir. Demikian juga bulan Ashura ni, bukan bulan Ashura, 27 Rejab ini dikira bulan Isra' Mi'raj dalam bulan Rajab. Itu dhaif dan tidak ada sandaran, tapi ada tarikh baginya lebih baik daripada tiada. Satu. Yang kedua, bulan Ashura, bulan bagi orang Syiah, dia ada mempunyai peristiwa khas. Lalu mereka membuat
perayaan khas dalam hari Ashura. Hari Ashura dia perarakan ihtifal. Ini pun dalam sejarah ada menyebutkan orang Sunni sangat-sangat tak suka kepada amalan Syiah itu, lalu mereka bersuka-suka. Orang Syiah dia berduka cita dalam bulan dan pada hari Ashura 10 Muharram. Orang Sunni dia suka-suka. Dia suka macam mana? Dia buat bubur Ashura. Dia buat bubur. Hari 10 Ashura buat bubur lah dia. Orang berarak dia buat bubur. Orang berarak bersedih, dia buat bubur. Jadi Sunni buat. Jadi tak ada ke mana-mana juga selain daripada makan bubur. Sunat awal mari pulangnya. Sunat buat bubur Ashura. Kita mana cakap sunat. Orang Sunni katanya hari kita bersukaria, kita lawan orang Syiah. Kemudiannya itulah dia. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW ditanya oleh Usamah bin Zaid. Usamah tanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min as-suhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tak nampak kamu dalam bulan-bulan banyak berpuasa, tak nampak selain daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini hari ini puasa, besok pula puasa pada hari ini, macam orang puasa sepanjang bulan. Nabi kata apa? Nabi kata, aku suka amalan aku dalam bulan ini diangkat ke langit, katanya, sedangkan aku puasa pada hari itu. Mana kelebihan bulan ini, langit menerima amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluk manusia di bumi ini. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Tidak ada satu dalil yang khas menyatakan nisfu Sya'ban adalah mempunyai sejarah. Tak ada. Setengah tempat tu dia orang bercuti pada hari nisfu Sya'ban. Hari nisfu Sya'ban ni buat surah saya rasanya, atau bulan Muharram adalah nisfu Sya'ban ini. Tidak ada sejarah apa-apa padanya, tapi berpuasa dalam bulan Sya'ban itu amalan Nabi. Jadi kalau kebetulan semalam dah kita puasa, 2 hari lepas puasa, hari ni pula kena 15 bulan Sya'ban, puasa, tapi nak puasa nanti tunggu 15 Sya'ban puasa, itu tak baik itu. Jadi perlu juga kita ambil perhatian puasa dalam bulan Rajab bukan tak boleh, tapi doa itu dhaif. Dan kita berpuasa dalam bulan Rajab, Nabi kata 3 hari cukup dah. Nanti pula nak puasa bulan Ramadan, kita nak puasa sebenarnya. Masuk bulan Ramadan itu kita pun dah letih nak puasa. Pasal duk puasa bulan Rajab lagi. Bulan Rajab sebulan, bulan Sya'ban sebulan, bulan Ramadan tu dah wajib dah. Jadi kasihanlah juga kalau tak larat nak puasa buat apa? Walaupun sah, walaupun ada pahalanya, iaitu pahala puasa biasa saja, seperti juga dalam bulan-bulan lain. Dekat tu dulu saya rasa ini maklumat yang disalah anggap oleh setengah orang. Salah, dia meletakkan haram berpuasa pada bulan Rajab kerana bid'ah ni pun dia kena bilang bid'ah tu kena betul-betul bilang bid'ah. Ta'rif bid'ah tu pun kena faham juga. Bid'ah bukan semua yang Nabi tak puasa itu tak boleh. Ini amalan sunat, bila cukup sah, bila cukup rukun, cukup syarat dia mestinya sah. Bila sah dia ada pahala padanya. Tinggal lagi tidak ada fadilat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.